Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adil Hakim bin Muhammad Razali dari kelas BA 2441A. Dalam kumpulan 3 akan membentangkan tentang konsep syaitan berdasarkan kitab Kristian dalam Perjanjian Baru. Okey, untuk pengenalan, Iblis yang juga disebut sebagai syaitan adalah makhluk yang paling terkenal sebagai keberadaan jahat dan musuh kepada manusia di mana-mana. Imej dan kisah syaitan ini telah berkembang selama bertahun-tahun. Iblis telah disebut dengan banyak nama dalam berbagai budaya, contohnya seperti Beelzebub, Lucifer, Satan dan Mephistopheles dan sebagainya. Pelbagai karakter dan juga ciri-ciri yang menyatakan sifat dan bentuk kepelbagaian terhadap syaitan ini. Makhluk jahat ini juga menimbulkan rasa ketakutan terhadap manusia yang menyebabkan kepercayaan terhadap wujud syaitan ini semakin kuat. Okay. Untuk isi-isi untuk kajian saya adalah, pertama adalah kitab-kitab suci Kristian. Menurut percayaan yang dilakukan, terdapat pengenalan yang dapat dilihat terhadap kitab-kitab suci Kristian. Menurut cara yang dilakukan, kitab Bible adalah kitab suci bagi agama Kristian. Kitab ini menceritakan sejarah bumi dari penciptaannya yang paling awal hingga penyebaran agama Kristian pada abad pertama Masihi. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru telah mengalami perubahan selama berabad-abad, termasuk penerbitan King James Bible pada tahun 1611 dan penambahan beberapa buku yang ditemui kemudian. Perjanjian Lama adalah bahagian pertama dari kitab Bible, meliputi penciptaan bumi melalui Nuh dan kejadian banjir, kejadian Musa dan kisah-kisah orang Yahudi yang diusir ke Babel dan sebagainya. Perjanjian Lama kitab Bible sangat mirip dengan kitab Bible Ibrani yang berasal dari agama kuno Yahudi. Permulaan yang tepat dari agama Yahudi tidak dapat diketahui. Tapi penyebutan pertama Israel yang diketahui adalah di Mesir dari abad ke-13 Masihi. Okey, manakala pengikut Perjanjian Baru pula menceritakan kisah kehidupan Yesus dan zaman awal agama Kristian. Terutama sekali dapat dilihat pada usaha Paulus yang melibatkan ajaran Yesus. Ia mengumpulkan 27 buku kesemuanya pada asalnya yang ada dalam bahasa Yunani. Bagi banyak perjanjian baru mengenai Yesus ini disebut sebagai Injil dan ditulis sekitar 40 tahun setelah babak Kristian. Yang ditulis paling awal adalah seperti surat-surat Paulus yang dikenali sebagai the letters, iaitu surat-surat. Setelah penaklukan oleh Alexander the Great, kitab Bible Ibrani telah diterjemahkan ke bahasa Yunani pada abad ke-3 Masihi. Kitab ini dikenali sebagai Septuaginta yang bahasanya telah diterjemahkan kepada bahasa Yunani atas permintaan Raja Ptolemy dari Mesir untuk dimasukkan ke dalam perpustakaan Alexandria. Septuaginta adalah versi kitab Bible yang digunakan oleh orang Kristian di awal zaman Rom. Baiklah, ajaran Kristian tentang kewujudan syaitan. Mengikut agama Kristian, syaitan menjadi nama dengan keberadaan yang penuh kejahatan. Tradisi dan teologi Kristian mengubah syaitan itu dari seorang penuduh yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menguji iman manusia kepada lawan yang jatuh seperti Tuhan. Mengikut kajian ini juga melihat kepada secara tradisinya, orang Kristian telah memahami Iblis ini sebagai pengarang serta pendorong kepada pembohongan serta kejahatan. Namun, Iblis tidak dapat melangkah lebih jauh daripada apa yang diizinkan Tuhan yang menyebabkan masalah kejahatan. Menurut kajian juga dapat melihatkan tentang kekristenan liberal yang sering memandang Iblis secara kiasan. Ini juga berlaku bagi beberapa kumpulan Kristian konservatif seperti Christian Johnson dan Kejahatan Church Hop. Sebilangan besar pengetahuan Iblis popular bukan daripada kitab yang popular bukan daripada kitab Iblis, sebaliknya ia adalah bacaan kitab suci Kristian pasca abad pertengahan yang dipengaruhi oleh mitologi Kristian abad pertengahan dan pra-abad pertengahan. Dalam kitab Bible, terutama sekali pada Perjanjian Baru, syaitan atau Iblis muncul sebagai wakil pada sifat kejahatan. Pemikir dari zaman pencerahan berusaha untuk menolak sifat Iblis ini dari kesedaran Kristian sebagai produk fantasi di zaman pertengahan. Namun, melihat tepat dalam gambar ini, beberapa aspek dan cara Tuhan melanggar kenyataan adalah sangat jelas. Iblis pertama kali muncul sebagai sifat yang bebas di samping Tuhan dalam kitab-kitab Ibrani. Daripada penyelidikan terhadap buku itu, dapat dilihat bahawa kejahatan masih dibawa langsung dengan hubungan Tuhan. Bahkan tentang kejahatan juga melihatkan selagi ia memiliki kekuatan dan kehidupan, ia masih dipengaruhi oleh Tuhan. Dalam ayat, saya membentuk Tuhan dalam ayat Isya chapter 45 ayat 7.
Okay, kita masuk kepada asal-usul syaitan dalam Kristian, iaitu The Origin of Satan. Dalam kitab Book of Job, syaitan muncul sebagai pasangan Tuhan bagi pihak Tuhan adalah menguji orang yang benar. Hanya dalam agama Yahudi, di kitab Bible, Iblis menjadi musuh Tuhan, iaitu putera malaikat yang diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan sebagai ketua pasukan malaikat. Putera malaikat ini memikat dan mengajak beberapa malaikat untuk berontak melawat Tuhan. Sebagai hukuman atas pemberontakannya, dia dibuang dari syurga bersama rombongan pemberontaknya yang berubah menjadi syaitan. Sebagai penguasa ke atas malaikat-malaikat yang jatuh, dia melanjutkan perjuangan melawan kerajaan Tuhan dengan berusaha menggoda manusia melakukan dosa, dengan mencuba mengganggu rancangan keselamatan Tuhan dan muncul di hadapan Tuhan sebagai penyebar fitnah dan penuduh orang-orang kudus sehingga dapat mengurangi jumlah mereka yang dipilih oleh kerajaan Tuhan. Dalam perjanjian baru, ciri-ciri kekuatan anti-Kristian jelas terlihat pada tubuh iblis, syaitan, Belial dan Beelzebub. Yang ini bermaksud musuh. Dia adalah penuduh yang jahat, penganas, ular tua, naga besar dan putera di dunia ini dan dewa dunia yang berusaha untuk menghalang pembentukan pemerintahan Tuhan melalui kehidupan dan perintahan Yesus Kristus. Syaitan menawarkan untuk memberikan kepada Kristian kekayaan dunia ini jika Kristus akan mengakui dia sebagai Tuhan yang tertinggi. Oleh itu, dia adalah antagonis sebenar, Mesias, iaitu anak manusia dari Kristus yang diutus oleh Tuhan ke dunia untuk menghancurkan karya syaitan. Okey, kita masuk kepada siarah kewujudan syaitan di kitab suci Kristian. Pada umumnya, dianggap bahawa iblis pada kali pertama muncul dalam kitab Genesis di dalam Bible. Kejadian sebagai ular yang menyakitkan Hawa kemudian menyakitkan Adam untuk makan buah terlarang dari pohon pengetahuan di Taman Eden. Seperti dalam ceritanya, setelah Hawa jatuh ke jalan syaitan atau iblis, Hawa dan Adam diasingkan dari Taman Eden dan ditakdirkan mati. Di antara penulis Kristian yang awal, syaitan memainkan peranan yang lebih besar dalam perbincangan mengenai sifat kejahatan, makna keselamatan, tujuan dan keputusan karya penebusan Kristian. Para penulis gereja awal dan abad pertengahan membincangkan masalah panjang lebar yang ditimbul oleh kepercayaan terhadap kewujudan makhluk rohani seperti syaitan di alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Biasa dan Penyayang. Di bawah pengaruh pemutakan abad ke-18 terhadap kepercayaan terhadap sempurna teologi Kristian liberal cenderung melakukan bahasa kitab Bible tentang syaitan sebagai pemikiran yang bergambar yang tidak boleh anggap secara harfiah, iaitu secara jelas, iaitu sebagai percubaan metodologi untuk menyatakan kenyataan dan sejauh mana kejahatan dalam alam semesta, iaitu wujud di luar dan terpisah dari kemanusiaan tapi sangat mempengaruhi dalam pemikiran manusia. Dalam perjalanan lama, kita telah melihat bahawa bentuk syaitan adalah tidak jelas. Di dalam sastra apokaliptik, itu mempunyai maksud dan kenyataan yang berlipat ganda yang menyebabkan kekeliruan terhadap maksud syaitan itu sendiri. Dalam mencapai perjanjian baru, manusia diberitahu tentang kesunyian dan kejelasan serta ketepatan garis besar tentang kewujudan syaitan ini. Kepribadian yang berani oleh syaitan menghadapi manusia tertulis di halaman pertama. Walaupun namanya syaitan, tapi ia mempunyai banyak nama dan maksud kepada nama syaitan itu sendiri. Hal ini melihatkan kepada maksud syaitan itu atau iblis itu dalam perjanjian baru yang diperoleh daripada perjanjian lama. Kewujudan syaitan dalam perjanjian baru. Kajian mendapati bahawa perjanjian lama tidak mengembangkan teologi tentang makhluk yang mengagumi karya syaitan atau iblis, melainkan Satan seperti yang kita kenal dia dari perjanjian baru yang harus dilihat dari latar belakang petikan perjanjian lama ini. Jadi Lucifer dalam Yesaya 14 benar-benar merujuk kepada Raja Babel. Walau kita memahami bahawa iblis mungkin bekerja di balik tirai ataupun di sebalik belakang hal yang terjadi, namun nama Lucifer itu tidak boleh dikaitkan dengan Satan di dalam perjanjian baru. Ketika beralih kepada perjanjian baru, penting untuk mengetahui bahawa ada banyak tulisan Yahudi lain yang tidak membuat potongan kitab Bible. Tulisan ini dikaitkan sebagai tulisan intertestamental. Di dalamnya dapat dijumpai maklumat dalam teologi kejahatan, terutama sekali tentang kewujudan yang muncul menggunakan nama watak yang berbeza, namun memiliki ciri-ciri itu yang sering dikaitkan dengan syaitan. Okay, melalui kajian ini juga dilihatkan kepada perjanjian baru adalah tempat kita benar-benar dapat melihat syaitan ketika pihak gereja memandang dia. Terdapat beberapa gambaran tentang syaitan yang berbeza dikeluarkan oleh pengarang yang berbeza. Antaranya di dalam Injil Sinoptik, Matthew, Mark, Luke. Para penulis memperlihatkan syaitan sebagai orang yang menjaga diri sebagai penentangan terhadap Injil yang diberitakan oleh Kristus. Ini berteorikan dalam beberapa cara mengapa syaitan ini wujud, termasuk dari latar belakang
kewujudan syaitan itu juga. Salah satunya adalah syaitan juga adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan juga. Syaitan menentang kepada Tuhan dan oleh itu mula mendapat nama diri yang terlebih dahulu dalam tempoh antara perjanjian lama dan baru. Okey, nama-nama syaitan dalam perjanjian baru. Sebilangan sarjana kitab Bible mendakwa Lucifer bukan nama yang tepat tapi frasa deskriptif yang bermaksud bintang pagi. Morning Glory. Namanya tersekat dan iblis sering disebut sebagai Lucifer. Terdapat pelbagai nama untuk iblis dalam perjanjian baru. Selain daripada Lucifer, syaitan juga kita sebagai putera kegelapan, Prince of Darkness, Beelzebub, Mephistopheles, Lord of Flies, Dajjal, bapa pembohongan, Moloch ataupun hanya syaitan saja. Kitab Yehezkiel mengakui petikan kitab Bible lain yang disebut oleh orang Kristian sebagai bukti keberadaan iblis. Ini menegur Raja Tirus yang tamak tapi juga merujuk kepada raja sebagai keruk yang pernah berada di Taman Eden. Akibatnya, beberapa penterjemah kitab Bible percaya Raja Tirus adalah pengikut keberadaan iblis. Perkataan Satan adalah dari transliterasi bahasa dari translate daripada bahasa Inggeris dari kata Ibrani iaitu musuh dalam kitab Bible. Dengan artikel yang pasti, kata Ibrani menunjukkan musuh yang paling unggul, terutama dalam kitab ayat di mana musuh datang ke panggilan syurga dengan anak-anak Tuhan. Tugasnya adalah menjelajah bumi untuk mencari tekad ataupun orang yang dilakukan buruk. Tugasnya adalah dengan bertentangan dengan mata Tuhan yang berkeliaran di bumi untuk menguatkan semua yang baik. Syaitan sendiri sedang tentang kebaikan manusia yang tidak berminat dan diizinkan untuk mengujinya di bawah kuasa dan kawalan Tuhan dan dalam hak yang dibutuhkan. Dalam perjanjian baru, menurut tradisi Yunani, Satanas digunakan dan ini biasanya muncul sebagai Satan dalam terjemahan Inggeris. Dia disebut sebagai putera roh jahat, musuh Tuhan dan Kristian yang tidak sabar yang mengambil penyambaran sebagai malaikat cahaya. Dia dapat memasuki orang dan bertindak melakukan melalui mereka. Oleh itu, seorang boleh dipanggil syaitan kerana perbuatan atau sikapnya. Melalui iblis-iblis bawahannya, syaitan dapat mengambil tubuh manusia, menderita dan membuat mereka sakit. Menurut penglihatan dalam kitab Wahyu, ketika Kristian yang bangkit kembali dari syurga untuk mencari bumi, syaitan akan diikat dengan rantai besar selama 1000 tahun, kemudian dibebaskan. Tetapi segera menghadapi kekalahan terakhir dan dilepaskan dalam neraka sebagai hukuman kekal. Namanya Beelzebub yang digunakan dalam Injil terutama merujuk kepada pemilikan iblis. Berasal daripada nama dewa Ekron, Beelzebub raja kedua, dia juga digunakan sebagai syaitan, Diabolos. Dan istilah ini lebih kerap berlaku dalam perjanjian baru yang membawa erti kode-kode syaitan itu sendiri. Okey, kekuatan syaitan dalam perjanjian baru. Melalui kitab Bible dalam perjanjian baru mengenai ciri-ciri kekuatannya yang digariskan untuk kita dalam kitab suci. Satu perkara yang kita dapat yakin sebenarnya adalah syaitan tidak berkongsi sifat ketuhanan. Dia tidak maha kuasa dengan kekuatannya. Walaupun hebat tapi kekuatannya juga terbatas. Dia tidak maha mengetahui ada kekurangan dan ada kekurangan daripada kemampuannya untuk mengetahui semua keadaan. Walaupun syaitan yang lebih tahu banyak daripada kita, mereka tidak ada di mana-mana. Pergerakan mereka juga terbatas. Walaupun belanjanya dia bergerak di belakang lebih dunia dan di belakang kehidupan manusia. Ketika kita melihat kitab suci, kita dapat belajar banyak tentang kegiatan syaitan ini daripada tajuk yang dipegang. Apa yang saya sebutnya memberikan tunjuk tentang perkara-perkara yang dilakukan, terutama jika kita membacanya dalam konteks di mana ia ditulis. Dia dipanggil syaitan dalam cerita beberapa pertikaian yang membawa makna. Dalam peranan syaitan ini sendiri, ia sering mengganggu dan merosak setiap orang yang beriman. Okey, matlamat syaitan dalam perjanjian baru. Menurut agama Kristian, syaitan ini melihatkan kepada penentangan terhadap iblis ini terhadap Tuhan. Kajian ini juga melihat kepada tujuan utama kepada kewujudan syaitan ini adalah mengganggu balik Tuhan Tuhan Sahadi dengan umat manusia itu sendiri. Melalui penentangan yang dilakukan oleh syaitan, mengikut perjanjian baru ini melihatkan syaitan itu sendiri dibuang oleh Tuhan dari syurga seperti kejadian yang berlaku terhadap Adam dan Hawa. Hal ini melihatkan kepada matlamat utama bagi syaitan terhadap umat Tuhan dengan tujuan untuk menghasut serta membawa kepada sifat kejahatan terhadap manusia. Perkara ini juga menjadi sebab bagaimana syaitan itu sendiri menyebarkan kejahatan terhadap manusia agar umat manusia sendiri dapat merasakan umat dengan sifat kejahatan dan menentang dengan ajaran Tuhan. Tugas-tugas syaitan dalam sebenarnya. Kehidupan beriman kepada Yesus kita adalah konflik hidup. Yesus menyebut iblis sebagai musuh kita dan dia juga disebut sebagai musuh. Okay. Hal ini menyebabkan syaitan membenci umat Tuhan dan berusaha memusnahkan mereka. Syaitan ini sanggup melakukan apa sahaja untuk menentang dan merusak umat Tuhan ini, terlebih sekali umat manusia, dengan strategi penyusupan, penyusupan dan pemusnahan. Melalui penyelidikan ini, Yesus memberi amaran bahawa musuh kita, syaitan menanam orang Kristian palsu di antara yang benar. Hal ini melihatkan kepada kebenaran yang palsu yang disebarkan oleh syaitan melalui manusia itu sendiri.
Jesus menyebut golongan ini sebagai anak-anak yang jahat, menyatakan bahawa orang yang menaburkannya dengan segala kebohongan dan penipuan. Segala perilaku kejahatan dan juga perkara yang dilakukan dengan anak jahat boleh dilabel sebagai persamaan dengan sifat kebenaran syaitan. Syaitan adalah makhluk yang tidak berperkemanusiaan, yang tanpa berakal sehat. Tujuan utama adalah kemusnahan umat manusia itu sendiri. Syaitan ini tidak boleh dipandang ringan. Kemudian tugas syaitan yang dapat dilihat adalah merasuk ataupun memilikan terhadap manusia itu sendiri. Injil banyak mencatat kebanyakan kejadian syaitan atau iblis ini menguasai keberadaan masa. Namun, Injil juga membezakan antara pemilikan dan penyakit biasa. Kes memilikan syaitan telah dilakukan oleh banyak mubalik, terutama sekali oleh orang mereka yang mengenai Injil ke wilayah kafir. Hal ini melihatkan kepada tugas yang dimiliki oleh syaitan untuk mengganggu umat Tuhan, terutama sekali umat manusia ke arah kejahatan. Kita masuk pada artikel review. Artikel ataupun buku yang saya memilih adalah What in the World is Satan is Doing, tulisan daripada Martin Rafdehan. Buku ini menceritakan tentang Martin Rafdehan memperlihatkan tentang kewujudan syaitan ini dalam kehidupan manusia dan apa yang dilakukan oleh syaitan ini. Melihat kepada artikel atau buku ini bertujuan untuk melihatkan kepada pembaca tentang kefahaman manusia terhadap kewujudan syaitan ini. Buku atau artikel ini pada awalnya untuk membetulkan kefahaman terhadap konsep wujudan syaitan itu. Kajian yang dilakukan di Amerika Syarikat untuk melihat sejauh mana kepercayaan mereka terhadap wujudan syaitan itu sendiri. Pengkaji dapat menilai melalui apa yang cuba disampaikan oleh penulis melalui buku atau artikel ini. Terdapat berbagai info yang boleh diambil oleh pembaca untuk menambah pengetahuan terhadap kewujudan syaitan ini dari segi kepercayaan terhadap agama Kristian itu sendiri. Buku atau artikel ini menggunakan menggunakan artikel lain untuk sebagai rujukan. Untuk penulis menggunakan kitab Bible dari versi The New King James yang diterbitkan pada 1990 oleh Thomas Nelson. Penulis menggunakan rujukan ini sebagai penambahan serta pembuktian kepada hujah atau isi yang mereka kepada kepercayaan agama itu sendiri. Melalui artikel yang dikaji, isu yang dicuba dibawa oleh penulis adalah membentuk kesalahfahaman terhadap konsep syaitan itu sendiri. Penulis melihatkan kepada kepercayaan masyarakat Amerika Syarikat terhadap mereka adalah sebanyak 81%, manakala kajian survei dilakukan terhadap kewujudan syaitan adalah sangat rendah mengikut majoriti. Masyarakat percaya bahawa syaitan hanyalah sekadar simbol kepada sifat kejahatan. Hal ini melihatkan kepada banyak kekeliruan yang berlaku terhadap kewujudan syaitan ini. Penulis juga membuat isu tentang kewujudan syaitan ini dalam kepercayaan agama Kristian yang melihat kepada bagian How Do We Know Satan is Real di dalam buku itu. Hal ini menunjukkan kepada kewujudan syaitan itu dan Al-Qisman menggunakan kitab Bible untuk membuktikan kewujudannya. Berdasarkan artikel atau tulisan yang dikaji oleh Martin Rafdehan tentang What in the World is Satan is yang diterbitkan pada tahun 2000 ini, dapat dilihatkan kepada beberapa maklumat serta fakta yang boleh dikongsikan kepada pembaca untuk menambah pengetahuan serta kefahaman lagi tentang artikel ini. Artikel atau penulisan ini merupakan satu penulisan yang berilmiah yang dikaji oleh penulis untuk kaji tentang kesalahfahaman oleh masyarakat Amerika tentang kewujudan syaitan ini dalam agama Kristian. Menurut kajian yang dilakukan, melihatkan kepada kefahaman masyarakat Amerika ini lebih percaya wujudnya malaikat berbanding wujudnya syaitan dalam kehidupan sehari mereka. Melalui kepercayaan mereka, syaitan ini adalah sebagai simbol kejahatan pada sifat atau perilaku manusia yang melakukan kejahatan. Kesimpulannya, terdapat pelbagai maklumat berkaitan dengan wujud syaitan atau iblis ini. Melalui kitab suci Kristian seperti kitab Bible dan sebagainya dapat dilihat tentang wujudan syaitan ini tentang bentuknya, sifatnya maupun ciri-ciri yang ada pada sifat iblis atau syaitan. Terdapat pelbagai pendapat serta bukti tentang kewujudannya yang boleh dilihat pada kepercayaan agama Kristian ini. Hal ini membolehkan manusia dapat mengetahui serta mempelajari tentang konsep kewujudan syaitan ini dalam pandangan dan kepercayaan agama Kristian itu sendiri. Melalui kajian yang dilakukan, pengkaji dapat melihat pelbagai perkara dalam segala sudut yang dapat dipelajari serta difahami bagi menambah pengetahuan terhadap kepercayaan dipercayai dan oleh penganut agama Kristian di seluruh dunia. Sekian daripada saya. Maaf kalau ada kurang ada salah silap sepanjang saya punya pembentangan dan ada kekurangan yang saya buat waktu pembentangan ini. Semoga kalian dapat input ni. Sekian, terima kasih.